Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuf. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, pada bulan Ramadan kita ni, kita masih lagi menyedia atau menghidangkan anda cerita-cerita seram. Ya, betul. Di samping kita dengar cerita seram kan, janganlah orang kata terlepas untuk kita lakukan amal ibadat bis. Yes, Kan betul. inilah masa yang sesuai untuk pergi tarawih kan, tambahkan amal ibadat kan. Lagi-lagi time hujung-hujung tu nanti kita ingatkan awal-awal dulu. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa juga follow our social media. Ya. Okay bis, untuk puasa ni lah kan, Aha. kita masih lagi ada cerita seram kan. Betul, betul. Walaupun orang kata puasa ni mana ada hantu, tak apa. Yang ni masa puasa kita dengar pengalaman Ya, kan, benar. back story-nya kan sebelum-sebelum ni. Untuk hari ni kita ada satu cerita yang agak unik kan. Jadi sebelum kita mulakan cerita yang pertama, aku ada persoalan kan. Jadi apa pandangan kau tentang orang yang mati hidup kembali? Okay, aku pernah dengar satu ceramah yang mengatakan roh yang mati akan pergi ke alam barzah. Dan semestinya alam tu dah tak akan boleh kita kembali ke alam dunia nyata. Itu yang apa yang ulama' cakap lah. So wallahu alam. Tentang benda ni pun sebenarnya banyak pandangannya. Jadi kita pun tak dapat nak bagi satu jawapan yang tepat lah kan. Cumanya apa yang kat sini mungkin korang ada pandangan dan lebih tahu dan ada ilmu, bolehlah kita berkongsi di ruang komen kan, untuk sama-sama kita sharing. Sebab sharing is caring. Kan. Jadi hari ni kita bersama dengan Kak Lin. Ceritanya mendapat sambutan dan ramai minta Kak Lin part tu, Kak Lin part tu. Jadi hari ni kita dapat merealisasikan apa ni permintaan korang, dan hari ni Kak Lin sudi sambung untuk part tu. Assalamualaikum Kak Lin, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Salam Ramadan untuk semua. Kita ni dah berbaju Melayu ni Kak Lin. Betul. Raya dah rasanya. Sempena puasa ni kan, kita bawa tema sikit. Okey, Kak Lin, Ya. apa harapan untuk puasa kali ni? Jadi manusia yang lebih baik. Mungkin boleh buat amal ibadah yang lebih perfect lah kot. Sebab sebelum ni biasalah kadang-kadang tarawih tu tertinggal. Sibuk lah macam tak alasan kan. Harap tahun ni kita semua boleh buat yang terbaik lah. Amin, amin. Sama juga macam kami lah tu. Kadang-kadang terlepas kan. Dah kenyang kan, tidur habis tarawih. Okey. Alhamdulillah, kadang-kadang ada juga perkara kita tak boleh nak elak. Yang tu kita tak boleh nak buat apa lah. Okey, Kak Lin, untuk cerita yang pertama, cerita apa yang Kak Lin nak kongsi bersama kami? Okey, cerita ni Kak Lin memang susah nak cerita dekat orang. Sebab akak tahu tak semua orang boleh terima, dan sebenarnya akak pun sebenarnya tak boleh brain benda ni. Tapi benda ni lah yang jadi. Benda ni jadi lebih kurang 20 tahun yang lepas lah. Untuk pengetahuan semua, suami akak orang Negeri Sembilan. So sebelah ayah dan sebelah mak dia memang orang sana lah. Sebelah mak suami akak
area Seremban, area Felda. So waktu tu kita orang baru lepas kahwin dah, lebih kurang dalam sebulan macam tu. Biasalah kita kalau lepas kenduri ke apa ke, mesti kita kena ziarah keluarga-keluarga kan. So kebetulan kami ada cuti 2 hari, kami pergilah dekat sana. Waktu tu masing-masing tak ada kenderaan lagi, kita orang naik bas. Okey, sampai dekat kampung atuk dia tu, kira arwah atuk lah. Kiranya dah petang lah. Macam biasalah, makan-makan, tolong diorang semua kat dapur apa semua. Sampailah tiba hampir waktu maghrib waktu tu. Masa tu akak tak ada rasa apa-apa beza pun dekat badan ke, dekat situasi pun tak ada rasa apa-apa. Tiba-tiba arwah atuk ni tegur akak. Dia kata, "Kenapa muka kamu pucat?" Dia kata. Lepas tu akak cakap, "Oh, maybe sebab tak berapa sihat lah. Biasalah kita orang perempuan kan." Dia cakap, "Taklah," dia kata. "Bukan sebab tu," dia kata. "Atuk rasa Wan kau ni nak bergurau ni," dia kata. Lepas tu akak jadi macam terpinga-pinga lah. Wan tahu akak, arwah Wan meninggal 3 bulan sebelum kami nikah. Dan sepanjang akak kenal suami akak, kiranya 5 tahun sebelum kami kahwin, akak hanya jumpa sekali je arwah Wan dia waktu akak bertunang. Itu pun kami tak pernah berbual banyak, just tanya khabar. Dia pun senyum, akak pun senyum. Tak ada apa-apa tau. Tak ada, maksudnya tak akrab, tak apa. Jadi macam bila arwah atuk dia cakap macam tu, akak jadi macam dalam hati ni mungkin itu cara dia bergurau lah. Kita pun tak tahu kan. So akak pun just ignore. Tapi arwah atuk cakap dia panggil salah satu daripada anak dia. Akak panggil dia induk lah. Lepas tu dia cakap, dia kata, "Ambil kunyit," dia kata. "Kamu buat biasalah," dia kata. Lepas tu akak pun macam, kenapa nak kena ada kunyit-kunyit pula ni? Takkan nak masak, kita semua dah makan kan. Lepas tu dia suruh akak lunjur kaki. Lepas tu induk tu datang dekat akak. Dia macam tanda pangkah dekat akak punya dahi dengan dekat belakang. Akak pun macam diam terpinga-pinga lah. Akak pun nak cakap apa kan. Kita baru masuk keluarga tu, takkan nak komplain, nak banyak tanya. Memang tak ada. Lepas tu arwah atuk cakap, "Tak ada apa ni," dia kata. "Wan kau saja ajak bergurau," dia kata. Akak pun diam lah. Sampailah malam waktu nak tidur. Sebab kita orang decide kita orang tak balik lah malam tu. Tidur dekat rumah arwah atuk dia. So dalam rumah tu kebetulan makcik dia, memang duduk sekali dengan arwah atuk. Lepas tu induk yang seorang lagi tu, maksudnya dia duduk dekat jugalah. Tapi kebetulan malam tu pun ada dekat rumah dengan anak-anak dia. So ramai lah. So bilik dekat atas, sebab rumah arwah atuk tu rumah Felda kan. Bilik dekat arwah atas tu dia bagi kami untuk tidur. Alasan dia kata kami ni pengantin baru lah, kenalah tidur dekat bilik, tak boleh tidur dekat luar ramai-ramai dengan diorang. So masa tu awal lagi, kalau tak silap akak dalam pukul 11 macam tu. So akak masuk bilik, so dah ready apa semua, akak pun baring. Tapi waktu tu memang akak pasti akak belum nak tidur lagi. Tapi akak seorang lah dalam bilik. Suami akak of course lah, dia keluar, dia borak dengan makcik dia, ada sepupu-sepupu dia kan. Dalam keadaan kita tengah layan mata nak tidur ni, tiba-tiba akak rasa macam suasana dalam bilik tu terus sunyi tau. Akak tak dengar suara orang bercakap dekat luar. Akak rasa macam, kenapa macam sunyi sangat? Padahal dalam rumah tu ramai tau. Sebab rumah tu atas dengan bawah. Lepas tu tiba-tiba akak terasa macam ada orang duduk dekat tepi birai katil tempat akak baring tu. Masalahnya akak baring, dia punya kepala katil tu adalah menghadap tingkap. Maksudnya rapat ke dinding. Mustahil ada orang boleh duduk dekat tepi birai katil yang tempat akak baring tu. Memang tak logik. Bila akak paling, akak nampak arwah Wan duduk sebelah kepala akak. Dia usap rambut akak, lepas tu dia tersenyum. Waktu yang sama, suami akak masuk dekat bilik dan akak panggil dia dan suami akak tak dengar. Dia masuk bilik, ambil tuala macam tu lah, tak silap akak. Dia nak pergi mandi.
Akak panggil dia, memang akak nampak tangan akak tu panggil macam nak lambai kan. Tapi suami akak tak pandang akak dan suara akak tak keluar. Masa tu arwah Wan tu dia still usap akak, senyum, pandang muka akak. Tapi yang memang akak ingat, itulah baju, itulah kain batik yang dia pakai waktu kali pertama dan terakhir akak jumpa arwah Wan. Dan benda ni akak tak cerita sampailah beberapa tahun selepas akak kahwin. Baru akak cerita dengan makcik dia. Makcik dia cakap dengan akak, dia tu kenapa tak cerita waktu tu. Akak cakap sebab macam benda ni macam tak boleh nak brain. Macam betul ke? Macam kita mimpi ke? Tapi yang pastinya waktu tu memang akak tak mimpi. Sebab lepas suami akak masuk kali kedua tu, dia perasan tangan akak macam gapai-gapai dia, tapi suara akak tak keluar. Bila dia dekat, baru suara akak keluar. Keluar tu macam kita nak menjerit, tapi tak boleh nak kuat. Dia tanya kenapa. Tapi waktu tu memang akak pun tak bagi tahu dekat dia kenapa. Sebab macam tak boleh nak cerita. Macam tak tahu cakap macam mana. Tapi yang pasti itu memang bukan mimpi. Cuma akak tak tahu kenapa dan benda tu memang tak ada jawapan sampai sekarang. Cuma yang beberapa tahun lepas tu lah, bila akak cerita dengan Mak Teh cakap sepatutnya akak kena terus terang hari tu juga. Sebab dia kata mungkin ada jawapan dengan persoalan diorang tu. Tapi yelah sebab kita baru jadi ahli baru dengan keluarga tu kan. Jadi akak macam tak berani lah nak cakap, nak cerita. Sedangkan bila akak cerita dengan suami akak pun, dia pun macam percaya tak percaya je benda ni. Sebab dia kata mungkin akak mimpi, dia kata. Tapi akak yakin sangat waktu tu memang bukan akak mimpi. Okey. Itulah kot maksudnya yang arwah tu cakap, arwah Wan kamu ni nak bergurau dengan kamu. Tak kalau orang dah meninggal nak bergurau dengan kita kan. Okey, masa yang akak nampak tu lah kan, macam jelmaan Tok Wan tu, rasa apa, takut ke, rindu ke? Tak ada. Memang tak ada teringat ke? Memang tak adalah. Tak ada rasa, tak ada. Tak ada rasa takut, tak ada rasa apa. Cuma rasa macam bila dia pegang, dia usap kepala kita, dia rasa macam satu perasaan yang macam sangat comfortable tau. Macam sebab akak bila kahwin dengan suami, akak memang dah tak ada atuk, dah tak ada nenek tau. So rasa macam bersyukur lah. Kita bila kahwin dengan suami, akak masih ada atuk. And then sebelah ayah mertua akak pun masih ada nenek dengan atuk juga kan. Jadi macam seronok lah. Maksudnya kita macam in welcome dalam family tu. Itu yang akak rasa. Yang tanda dia buat dekat dahi akak tu, sebenarnya arwah atuk sebelah suami akak punya side, maksudnya sebelah mak dia sebenarnya memang pengamal perubatan tradisional. Cuma akak tak tahulah sebab akak tak pernah tanya detail. Cuma tahu akak, kalau waktu akak kecil-kecil dulu, arwah opah akak, sebab akak orang Perak, kalau misalnya anak kita demam ataupun sakit, dia akan ambil ibu kunyit, dia akan pangkah dekat dahi dengan belakang badan. Akak pun tak pernah tanya pun kunyit tu untuk apa, pangkah-pangkah ke apa, tak tanya. Mungkin ada siapa-siapa yang tahu, boleh bagi komen lah nanti. Betul. Okey kak, masa dia usap kepala akak tu kan, tempoh akak rasa keadaan tu berapa lama? Agak dah lebih setengah jam ke 1 jam? Akak rasa setengah jam ada. lama juga tu. Sampai akak boleh rasa selesa tu. Lama. Lama. Sebab dia memang tak cakap apa-apa, dia cuma usap sambil tengok akak, sambil senyum. Dan akak memang tak ada terniat untuk tanya soalan apa-apa kat dia Tak ada. Macam seolah-olah tergamam. Dia tergamam sebab dua perkara lah yang membuat akak tergamam. Tergamam pertama sebab akak tahu arwah Wan dah tak ada. Yang tergamam kedua, kenapa macam yang sebelum tu akak panggil suami akak pun tak dengar akak. Okey, sebenarnya yang ni bukan kisah yang pertama aku pernah dengar macam ni. Tapi ni unik sikit sebab dia masa baring. Yang selalunya aku dengar macam contohlah dalam tempoh 40 hari kan.
tempat tu kan orang kampung nampak, orang tu jalan-jalan, kelibatnya datang rumah, siap tanya khabar, padahal dah meninggal. Bukan jadi kat Malaysia je, kat Indonesia pun sama. Jadi benda ni sebenarnya aku dengar dari kecil lagi. Kat kampung aku pun ada cerita benda tu. Cuma dia kata macam ni, jangan menangis masa arwah dah pergi, jangan meratap. Nanti dia terseksa, nanti dia datang. Yang tu aku dengar dulu. Tapi yalah, aku tak sure sangat benda ni. Mungkin korang ada info lebih tentang ni, boleh tulis kat ruangan komen. Faham? Okey Kak Lin, cerita pertama menarik. Apa kata dengan cerita kedua pula? Okey, cerita kedua ni pengalaman anak akak lah. Yang akak pernah bagi tahu sebelum ni, anak akak tu memang ada mata ke-6. Cuma kelebihan itu makin lama makin kurang lah. Kalau masa waktu dia kecil, dia memang boleh nampak apa saja yang dia lihat lah. Tak kisah dekat mana-mana, dalam rumah, dekat luar, on the way, dalam bas, memang dia akan reveal apa yang dia nampak. Maksudnya kalau dia nampak benda tu kepala saja, dan dia akan cakap lah, tu kepala, mata dia terkeluar, gigi dia ada gigi taring, ada berdarah, dia memang beritahu. Tapi bila dia dah meningkat umur dia, kelebihan untuk dia melihat tu dia dah berkurang dan semakin berkurang. Tapi insting ke-6 dia tu masih kuat. Itu memang akak pasti. Sebab kalau kita ke mana-mana, akak dengan dia, tiba-tiba kami akan berpandangan antara satu sama lain. Maksudnya dia tahu dan akak tahu. Tapi kami tak cakap, sebab kami dah biasa dengan keadaan macam tu. So peristiwa ni jadi lebih kurang tak sampai 3 minggu yang lepas lah kot. Sebab anak akak ni baru masuk poli lah. So dalam dorm dia tu, maksudnya dalam bilik dia ada 6 student lah. Maksudnya daripada 6 tu dia ada 3 partition. Maksudnya dia akan bahagikan, setiap partition tu ada 2 orang. So akak dengan anak akak dengan yang seorang lagi. So satu hari ni kebetulan memang hari Khamis malam Jumaat. Masa tu dah pukul 11 malam lah. Anak akak cerita dengan akak, malam tu dia kata memang rasa macam lain tau, dia kata. So kawan satu sebelah katil dia, nama dia Nurin, dia pergi toilet lah dengan ada satu lagi kawan dia, Zahirah. Dia pergi dekat toilet, biasalah, nama pun budak baru jauh daripada keluarga kan. Dah pukul 11 malam baru nak mandi. So dia masuk bilik air. So bila masuk di bilik air, dia punya dom dia tu memang keluar je sampai kat bilik air. So kalau ikutkan tak adalah takut sebab dekat je kan. Tapi dekat bilik air tu ada satu lampu tu memang dah tak berfungsi lah. Anak akak cakap sampai sekarang pun sama juga. So bila masuk, Nurin ni pergi mandi, yang Zahirah ni tunggulah dekat luar. Masa Nurin ni masuk, lepas tu dia dengar ada pintu cubicle yang lain macam tertutup lah, macam seolah-olah macam ada orang masuk. Jadi macam dia pun macam pelik lah. Pastinya tadi waktu dia orang masuk berdua, macam tak ada orang lain kan. Si Zahirah yang dekat luar ni pun dengar. Dia macam bunyi macam terpinga lah. Ada orang ke? Tadi tak ada, dia kata. So masing-masing macam pandang antara sesama lain lah. Lepas tu tiba-tiba dia rasa dekat dalam toilet tu rasa macam sejuk yang teramat sangat. Salah seorang daripada diorang ni pergilah tegur, kenapa sejuk macam ada aircon dekat dalam bilik air. So diorang pun cepat-cepat siap. Lepas tu diorang masuklah kat bilik. Bila masuk dekat bilik, sampai je dekat pintu, si Nurin tu, anak akak yang tengah ada dekat bilik, tengah ada dekat atas katil dia, tiba-tiba dia rasa macam terus meremang. Auto meremang, dia cakap. Meremang yang bukan dekat leher, dia kata, tapi the whole badan, dia cakap. Dia dah rasa macam kenapa pula ni kan. Lepas tu dia rasa tak sedar hati. Sebab tak silap akak 2 hari ke 2-3 hari lah sebelum kejadian tu, dia punya warden dia, means ada satu ustaz tu, dia ada panggil semua student lah, bagi tahu. Dia kata kalau ada apa-apa yang tak kena, dia kata boleh call dia kata. Sebabnya ialah
asrama tu dah lama kosong, dia cakap. Yang first intake hari tu pun tak masuk, dia kata. Still belajar online lagi daripada rumah, dia cakap kan. So yang ini baru masuk. So diorang macam buat percubaan lah untuk pelajar-pelajar tu boleh go through macam biasa. So anak akak ni pun tak sedar hati, anak akak call lah ustaz tu, means warden tu lah. So lebih kurang dalam setengah jam macam tu, warden tu datang dengan senior diorang. Lepas tu ustaz tu kata dia masuk di bilik tu dia rasa macam sangat berbahang. Lepas tu dia tanyalah dengan anak akak, siapa yang call? Anak akak cakap dia lah yang call. Dia kata, macam mana awak tahu ada something dekat bilik ni? Dia kata, sebab saya boleh rasa ustaz, dia kata. Sebab bila kawan saya masuk je, saya terus auto meremang, dia kata. So saya tak sedar hati, sebab tu saya call, dia kata. Waktu ustaz tu call, yang dua orang ni, Nuri dengan Zahira ni, diorang dah lain macam tau. So ustaz ni macam biasalah, baca apa yang patut. Lepas tu termasuk anak akak lah sekali, ustaz tu macam rukiah kan, sebab dia takutlah ada apa-apa kan. So bila dah okey apa semua, ustaz tu pun cek, rupanya selang satu daripada bilik anak akak pun dapat gangguan yang sama. Sebab anak akak cakap dengar ada orang azan dekat dalam bilik tu. So ustaz tu pun malam tu dia tak bagi tahulah gangguan tu kerana apa, dia kata. Cuma dia cakap salah seorang daripada satu dom anak akak tu mungkin dekat badan dia ada magnet yang maksudnya makhluk-makhluk kat situ mudah untuk dekat dengan dia. So bila ustaz tu pun dah balik, dia cakap kan, so anak akak kata lepas ustaz tu rukiah dia okey je, dia kata. Dia tak ada rasa apa, dia kata dia boleh rena tidur. Cuma yang dua orang ni, Nuri dengan Zahirah ni, memang tak berani nak tidur kat katil masing-masing, ambil tilam tidur kat bawah sampai ke pagi diorang tak tidur, dan esok itu diorang demam. Ustaz tu panggil diorang bertiga lah. Lepas tu ustaz tu kata macam ada yang tak kena dekat dalam bilik anak akak. Lepas tu ustaz dia cakap dengan anak akak, dia kata, saya rasa kawan awak ni ada something, dia kata. Tapi sebab anak akak memang, yelah diorang mungkin ada borak-borak lah kan, dia kata. Sebab mungkin kawan dia tu, dia kata salah seorang kawan dia tu dulu arwah ayah dia adalah pengamal perubatan tradisional, dia cakap. So mungkin sebab itulah dia kata anak dia tu macam ada magnet lah. So, benda tu memang akan suka, tapi disebabkan dia ni tak kuat, dia kata. So dia tak boleh nak defend sangat lah, dia kata. Cuma ustaz tu kata ada seorang lagi budak dalam dom anak akak tu, dia kata dia tu pun lain macam, dia cakap. Dia kata macam tu dengan anak akak. Lepas tu dia tanya dengan anak akak, ini memang anak akak cakap dia tak boleh nak brain lah, dia cakap. Dia tanya anak akak, kamu hafal tak surah Al-Baqarah? Dia cakap. Lepas tu anak akak cakap, surah Al-Baqarah ayat yang mana? Anak akak cakap kan. Ustaz tu ada cakap lah, tapi akak lupa lah surah tu surah yang mana. Tapi akak rasa mungkin surah Ruqyah kot. Sebab ustaz tu kata, kebiasaannya dia kata, kalau orang yang boleh ubat orang, dia mesti akan hafal surah ni, dia kata. Lepas tu dia senyum-senyum, ustaz tu senyum dekat anak akak. So anak akak cakap, kenapa ustaz ni senyum dengan dia kan? Lepas tu awak boleh ubat orang kan, dia kata. Sebab tahu boleh hafal surah tu. Anak akak cakap macam dia terpinga. Sejak bila dia boleh ubah orang? Tak pernah, dia kata. Seumur hidup dia tak pernah. Cuma yang akak tahu anak akak ni, dia memang mudah menghafal. Especially Al-Quran lah. Kalau bagi dekat dia sekejap je dia boleh hafal. Cuma ustaz tu memang still rukiah juga. Tapi dia cakap situasi dalam, mungkin sebab bilik anak akak tu dekat dengan toilet kot, kita tak tahulah. Tapi anak akak cakap mungkin sebelum ni yang duduk dekat dom tu mungkin bukan orang Islam. Sebab dekat pintu tu dia ada satu cangkuk. Kalau ada satu agama lain tu dia akan letak mungkin frame Tuhan dia dekat pintu kan. Berkemungkinan lah, kita tak tahu. Tapi sebab ustaz pun tak adalah cerita lebih-lebih, sebab takut nanti budak-budak takut pula. So benda tu memang sampai sekarang pun dia ada gangguan lah anak akak cakap. Bila sebab dia duduk dekat bawah sekali, maksudnya dom dia tu memang dekat
arah satu. Maksudnya bawah lah kan. Dia kata Hmm. kalau buka tingkap, dia kata kadang-kadang dia memang suka buka tingkap. Memang perangai anak akak berdua dia memang suka buka tingkap. Sebab dia kata panas, dia kata tak boleh nak tidur. Kipas tu pun macam tak ada function dia. Tapi sebab kerap dengar bunyi orang ketuk tingkap, dia takut sebab dia tahu kadang-kadang dia boleh nampak kan. Jadi dia takut nanti kalau dia buka tiba-tiba dia jenguk, dia kata macam mana ni dia tu. Kebetulan dom-dom yang lain pun malam-malam dia kata mesti dengar bunyi orang menangis. Tak Okay. tahu kenapa. Cuma baru-baru ni anak akak ada ceritalah. Diorang dah tahulah kenapa. Dia kata sebenarnya punca dia memang salah seorang pelajar yang datang, dia memang ada saka. So saka tu yang ganggu, dia kata. Sebab satu dom dengan budak tu, kiranya diorang beli makanan lah. Dia kata dia beli makanan 3 bungkus. So dia letak makanan dia. Lepas tu diorang pun keluar lah. Sebab dia kata kejap lagi baru nak makan. Bila dia balik, makanan tu dah tak ada. So dia tanya dekat budak tu pun, budak tu macam dia tak makan, dia kata. Mana dia tahu. Tapi yang lagi peliknya, budak tu setiap malam akan keluar daripada dom. Dia bagi alasan dia nak jumpa boyfriend dia. Padahal anak akak cakap dekat poli tu, lelaki dengan perempuan tu tak boleh nak bercakap ni, dia kata. Macam mana dia nak jumpa dengan boyfriend dia? Rupanya bila diorang find out dia memang ada saka, dan budak-budak yang dom satu dom dengan dia semua pindah dom, tak nak duduk dengan dia. Faham. Ada ceritanya lah tu kan. Sebab tak nak duduk sekali. Ya, sebab dia orang takut. Sebab dia kata kadang-kadang nampak dia borak seorang, macam something wrong lah, dia kata. So yang satu bilik dengan dia tu memang dah larilah pergi bilik lain. Takut kan. Cuma tak tahulah kesudahan dia macam mana. Sebab dia orang kan baru je sebulan lebih dia tu je duduk kat situ. Harap tak ada apa-apa lah. Harap pihak pengurusan pun boleh selesaikan lah kot. Tapi kalau akak rasa bab-bab macam ni, tuan punya badan tu sendirilah sebenarnya yang kena kontrol lah. Kalau betul keluarga dia pun kena ambil tahu jugalah kan. Sebab dia akan effect dekat semua orang. Betul. Sebab tahu akak saka ni, contohlah, bukanlah nak cakap saka tu baik ke bagus, tapi ini sepanjang pengetahuan akak. Saka ni kalau kita ada, kalau kita pergi mana-mana dan tempat tu pun ada benda yang tak sepatutnya lah, it mean bukan saka lah, maksudnya yelah setiap tempat tu mesti ada jin-jin kan, betul tak? Diorang akan berbalah tau. Sebab of course lah, kau pergi tempat aku, mestilah yang ada kat situ dia akan tak suka. Faham? Sebab itu adalah pengalaman akak sendiri. Sebab akak pernah bekerja dengan orang yang ada saka ni. Bila tempat kerja akak tu ada, of course lah, mana-mana tempat kerja pun benda-benda situ akan ada. Dia lagi, benda tu akan trigger tau. Daripada sebelum ni dia tak pernah munculkan diri, dia akan munculkan diri. Itu pengalaman akak sendiri. Dan akak laluinya sekarang. Jadi yang kat tempat belajar anak akak ni, kawannya ada saka, dan kemudian kat tempat belajar dia tu pun ada lah kan. Maksudnya macam kes akak ni lah macam, jadi kawan dia tu bukan ada saka lah, tapi dekat badan dia, dia ada setengah orang, dia ada magnet tau. Maksudnya kemana dia pergi, benda-benda halus ni mudah untuk hampiri dia. Sebab sebenarnya kita ada je golongan yang macam tu. Sebab tu satu, dia memang kena kuat semangat lah. Kena kuat semangat. Maksudnya kalau dia solat pun dia tak boleh tinggal. Dia kena ada protection dekat diri dia. Sebab benda-benda macam ni, walaupun bukan dituju kepada dia, dia akan mudah menarik benda tu untuk hampir. jadi tak ada penampakan kat politeknik tu. Belum lagi lah kot. Minta-minta takkan ada tapi dah. kalau sebab anak kat cakap kalau serak kelibat hitam-hitam tu, dia memang dah tak heran dah. Sebab kalau dia pergi mana-mana pun, benda tu memang akan ada.
Dia memang selalu ignore je lah. Sebab perangai dia memang macam tu. Sebab akak pun pernah tanya dengan dia. Waktu dia boleh nampak benda tu jelas kan. Akak tanya dia takut tak? Dia cakap sangat takut. Dia kata. Tapi nak buat macam mana dia kata. Cuma kalau dah ternampak, dah jangan pandang lah dia cakap. Maksudnya setakat pandang guna ekor mata, yes dia kata. Tapi untuk pandang dan tenung tak. Sebab dia kata benda tu akan tahu bila dia Pandang. maksudnya benda tu akan tahu bila anak akak tu tahu dia dapat tengok. Yalah. Macam kita ni kadang-kadang lah, usah orang kan. daripada dia jauh kan, anak akak nampak jauh, benda tu akan datang dekat tau. Itu yang memang dia selalu cerita dengan akak. Sebab akak tak ada insting yang ke arah maksudnya nampak, tak ada. Insting akak hanya kalau benda tu ada, maksudnya kalau kami tengah sembang, benda tu ada dekat sekitar akak, memang auto akak akan rasa. Macam semalam, okey, ini short lah. Semalam akak ada borak lah dengan akak punya rotation, pasal ada satu akak punya staff ni, tukang jahit ni, dia selalu mimpi benda-benda yang bukan-bukan tau. Lepas tu akak cakap, biasalah kadang-kadang kita benda-benda ni tak semestinya. Kita jangan fikir negatif dululah. Jangan fikir orang buat kita mungkin gangguan-gangguan sekeliling kan. Bila kita orang cakap gangguan-gangguan sekeliling ni, akak dengan akak punya rotation tu, kita orang terus automatik kembang dekat telinga, dekat kepala ni, dia macam seolah ada current lalu dekat tangan, lalu kat sebelah badan dia. Lepas tu akak pandang dia pandang akak. Lepas tu kita orang dua senyum. Maksudnya kami sama-sama dapat rasa. Mungkin ada pun dia dekat sekitar kami. Sebab akak dengan dia, sebab kita orang sangat rapat dan nama kita orang pun sama tau. Kita orang kalau pergi mana-mana, situasi tu memang selalu jadi. Sekarang kita orang pun pelik. Kita orang tak ada kaitan saudara, tak ada, langsung tak ada. Tapi kalau dia rasa, means akak rasa. Tapi kita punya kekurangan memang kita tak nampak. Alhamdulillah. Yelah, selalu kalau orang dapat rasa elektrik, dia ni sikit orang kata current lah kan. Orang kata current tu memang dia lah, memang benda tu ada. Yang ni pun macam kalau yang ustaz pun dia kata ni ada rasa current ni. Itulah benda-benda macam tu lah. And then dia punya meremang dia tak meremang macam, tak maaf ya, bukan meremang pasal kau nak cirit ke tak, bukan ya. Itu lain. Okay. Sebab dia punya meremang dia memang akan lain. Kembang besar, kepala kita akan besar. Jadi akak rasa sebenarnya ramai je orang yang akan ada sixth sense yang sebegitu. Cuma kita sedar dengan tak sedar je. Disebabkan sixth sense tu lah, okey, akak nak beralih cerita yang ketiga. Lately ni, okey, dulu suami akak bukan jenis yang orang yang lepak dekat luar, tak ada. Dia balik kerja, pergi kerja. Kita orang kerja kan retail, 10 pagi 10 malam. So memang life tu tak ada. Betul tak? Memang balik dah penat. Okay. So memang takkanlah dia nak lepak. Dia pun tak ada kawan sangat. Menjak PKP, dia pun ikutlah rukun tetangga. Sebab kes macam mencuri kat area rumah akak ni pun kadang dah mula ada lah. Yelah, mungkin orang kena buang kerja apa semua kan. So dia aktif lah jadi ahli rukun tetangga. So dia selalu lepak dekat area rukun tetangga, dekat area rumah akak ni lah. Maksudnya nak masuk dekat flat akak ni, ada satu rukun tetangga. Diorang malam-malam diorang akan round lah kan, akan ada take turn. So start daripada situ, suami akak memang kerap balik lewat malam. Maksudnya 2 pagi, 3 pagi. Itu memang dah biasa. So akak selalu cakap dengan suami akak, tolonglah kalau balik malam, bacalah apa yang patut sebelum masuk rumah. Sebab kadang-kadang akak rasa macam akak punya perangai, kalau ada apa-apa jadi dekat suami ke dekat anak akak auto memang rasa gelisah dekat rumah. Itu memang akak.
macam kejadian yang baru jadi dekat anak akak tu pun akak yang rasa kat rumah sebenarnya. So satu hari ni benda ni jadi lebih kurang sebulan setengah yang lepas kot akak rasa. Sebab masa tu anak akak ada kat rumah lagi. Okey, suami akak keluar rumah lebih kurang dalam pukul 11. Dia cakap macam biasalah malam ni turn dia kata. Akak cakap tak apalah, pergi je lah. Kebetulan malam tu akak pun lewat tidur, borak dengan anak akak semua. Dah pukul 1 lebih, dah dekat pukul 2 baru akak masuk bilik. Bila masuk bilik, akak pun baring lah sambil tengok handphone kan. Tapi rasa macam hati tak sedap lah, macam ada something yang tak kena. So mata pun rasa macam dah, yelah dah penat kan, kita duk tahan mata pun tak boleh, esok nak kena kerja pagi ni. So akak letak handphone dekat tepi, akak pun baring. Waktu akak baring tu, akak yakin akak belum tidur lagi. Maksudnya situasi tu sama macam situasi akak dekat rumah arwah atuk suami akak. Okey, tiba-tiba akak dengar bunyi grill akak kena buka. Meaning suami akak dah balik lah kot. Dalam hati akak lah waktu tu. Okey, tiba-tiba akak dengar satu suara bisik dekat telinga akak. Dia cakap apa? Aku dah masuk dalam rumah kamu, dia kata. Aku ikut suami kamu. Masa tu ya Allah ya Tuhanku, memang tu bukan auto meremang dah. Memang akak rasa macam kenapa pula ni kan? Masalahnya suara tu walaupun dia pelan, tapi jelas, sejelas-jelasnya dia bisik dekat akak. Dan waktu tu akak memang pejamkan mata sebab akak rasa macam ini kalau buka ni aku tak tahu apa yang aku nampak. Tapi walaupun akak buka mata, akak nampak dengan jelas benda tu masuk, betul-betul duduk dekat penjuru ruang tamu rumah akak. Dia warna hitam, besar. Akak tahu rutin suami akak kalau dia balik dari mana pun, dia akan terus masuk bilik air. Akak tak tahulah sama dia cuci kaki ke, dia pergi toilet ke, tak tahulah. Itu memang rutin dia. Lepas tu dia masuk dalam bilik akak. Waktu dia masuk je dekat bilik akak tu, akak memang rasa ya Allah ya Tuhanku, aku kata apa benda ni akak cakap kan, dalam hati lah. Suami akak naik di atas katil, akak tanya dia, siapa yang kamu bawa balik ni? Tapi akak tak buka mata tau. Lepas tu dia macam, bawa balik apa? Dia kata, tak lain sekarang ni ada benda ikut kau balik ni, akak cakap. Lepas tu dia terus bangun. Dia terus keluar. Adalah kot dalam 5 ke 10 minit macam tu kot. Dia keluar. Tapi dia tak pasang lampu tau. Sebab rumah akak, kita orang ada satu lampu memang kita orang akan pasang. Lampu tu malap je lah. Dia diam dekat luar tau. Dia diam kat luar. Lepas tu akak rasa dalam 5-10 minit jugalah. Tapi dalam waktu tu memang kita akan rasa lama lah sebenarnya, betul tak? Lepas tu dia masuk dekat bilik. Dia boleh cakap apa? Okey dah, benda tu dah tak ada. Dalam hati ni aku dah menyumpah dah ni. Maksudnya kau tahulah benda tu ikut kau kan. Pagi esok tu akak tanya dia, Kak Syed dengan dia, balik semalam ada baca apa-apa tak? Lepas tu dia gelak-gelak, alah terlupalah dia tu. Sebab tu lah benda tu ikut. Tapi sebenarnya ini adalah pengalaman pertama akak tau. Benda tu memang berani lah. Dia boleh bagi tahu tu dia masuk dalam rumah. Sebab akak tahu area rumah akak ni, sebab asal dia dulu memang jeram tau. Tapi diorang tambah untuk buat flat ni. Sebab ada satu, akak pernah dengar cerita, sebab akak pernah naik taksi pakcik ni. Pakcik dia ceritalah, dia kata flat tempat kamu ni, dia kata itu adalah tempat permainan pakcik waktu pakcik kecil-kecil dulu. Parit besar belakang flat kamu tu jeram sebenarnya dik, dia kata. Sebab tu kamu perasan ada batu besar-besar dekat dalam dia kata. Oh ya ke? Kita tak tahu kan, sebab akak bukan asal orang sini. Dia cakap flat kamu tu memanglah luar benda-benda macam tu dik, dia kata. Jadinya kamu jangan heran lah, dia cakap, kalau benda-benda macam tu ada, dia kata. Jadi hati-hatilah, dia kata. Sebab kalau kamu balik malam, jangan kamu lupa baca apa-apa, dia kata. Tapi benda tu memang akak tak heran lah. Sebab akak duduk sini dah 21 tahun kan. So dah tahulah macam mana. Okey kak, yang lembaga hitam akak nampak tu, dia bentuk dalam macam mana? Asap ke memang figure macam bentuk orang? Figure bentuk orang tapi besar.
Tak ada nampak muka dia, mata ke tak ada Tak ada. Memang hitam je. Yang suami dia tak ada cakap dia rasa kena ikut ke, tak ada lah Itu yang membuatkan akak rasa macam bengang nak sumpah-sumpah dia tu sebenarnya. Sebab apa? Bayangkanlah, kan lepas akak cakap kan. Dia kata, lepas tu dia keluar, lepas tu dia masuk balik, dia cakap apa tau? Okey, benda tu dah tak ada dah. Agaknya dia keluar, dia baca doa kejap tu. Ya, akak tahu sebab setahu akak, sebab family dia sebenarnya arwah atuk dia tu memang keturunan pawang yang ada kaitan dengan sultan kat Malaysia ni. Itu memang akak tahu. Okey. Cuma masalahnya sebab akak pernah dengar sendiri daripada arwah atuk dia. Dia kata setiap cucu cicit dia akan bekalkan sesuatu untuk menjaga. Dia cakapnya tu tahu. Sebab akak pernah dengar sendiri. Cuma akak tak pastilah jaga tu ada benda ke apa, kita tahulah. Tapi sebenarnya suami akak ni, walaupun akak pernah cakap sebelum ni yang dia ni orang yang positif kan, dia sebenarnya insting dia sama je. Dia boleh rasa, dia boleh tahu. Cuma dia jenis yang lelaki kan, dia malas nak fikir. Buat apa nak fikir lah, benda tu macam remeh-temeh je. Macam jugalah dia masuk dalam rumah tu, sebenarnya dia dah rasa dah benda tu ikut dia. Cuma tak tahulah waktu tu dia fikir apa. Dia cakap dia pun sendiri lupa nak baca apa-apa sebelum masuk. Yang kat pasti dia tak bagi salam pun, sebab akak tak dengar pun dia bagi salam. Sebab tu benda tu berani masuk. Cuma yang akak rasa macam pelik, dia nak masuk, dia bagi tahu dekat akak macam, kau dah kenapa nak kena bagi tahu? Nak minta izin pula ke nak masuk? Kau dah masuk dah kot. Cuba tak tahulah sama ada benda tu setakat yelah benda dekat luar ataupun ada pemilik dekat area rumah akak ni. Sebab waktu dulu akak pernah sakit, akak pernah cerita dia dekat dia segmen kan, benda tu memang orang area rumah ni memang ada bela. Tapi disebabkan mungkin tuan rumah tu dah tua ke ataupun dah tak ada ke, sebab banyak owner rumah area rumah akak ni memang tak dapat dikesan pun. Maksudnya still ada rumah kosong kan. Dia kata memang peliharaan dia, tapi disebabkan tuan dia tak jaga, so dia akan pergi masuk dekat rumah orang yang dia rasa dia boleh masuk. Okey, faham. Maksudnya kalau rumah orang tu mungkin jenis tak semayang, jenis tak mengaji kan. Kan dulu akak pernah cerita, yelah kita muda, mana nak fikir sangat kan mengaji-mengaji ni. So dia boleh masuk kat rumah kita. Jadinya bukan untuk akak je lah, sebenarnya untuk semua orang. Janganlah lupa solat, jangan lupa ngaji kat dalam rumah. Untuk kebaikan sebenarnya. Alright, bis. Dah 3 cerita dah Kak Lin kongsi kan. Tapi yang aku tengok yang general, bila masuk belajar ni kan, kita student mungkin terlepas pandang tau untuk masuk, untuk baca dulu Quran kan. Betul. Baca doa. Selalunya masuk terus kemas dah tidur bongkar kan. Dia macam selalunya orang terlepas pandang itulah, sebab ialah muda kan. Selalu yang tak ada orang tegur yang tua-tua ni kan. Jadi benda ni sebenarnya kena diingatkan jugalah kan. Yang baru masuk baca dulu doa. Kalau rajin lagi buat baca Yasin dengan kawan-kawan. Betul. Lepas tu katil tu. Katil tu tepuk. Jangan happy. Maksudnya happy yang macam tahulah teruja jauh dengan mak bapak kan. Maksudnya sebab anak akak cakap hari kejadian tu memang diorang terlebih happy sebenarnya. Itulah orang kata jangan suka sangat. Kata orang Perak dia jangan ingka sangat. Dia bila dah terlalu macam tu, benda-benda macam tu memang sukalah. Macam seolah kita lupa. Itulah macam yelah, macam dah Syuk cakap tadi kan, bila datang terbaca semua katil benda orang kata perabot-perabot yang lama ni pun kita kena bersihkan. Macam katil tu kadang ada benda yang tidur dah katil tu sebenarnya. Main sedap dia terus pasang cadar tu lanyak katil tu. Lepas tu badan gatal-gatal tadi ya. Alright, dan cerita yang ketiga ni ingat apa ni, bila balik lewat tu kan. Bacalah doa dulu kan. Kita
kita tak tahu apa yang ikut. Jadi macam yalah, kita orang ni pun kan selalu balik lewat kan. Tapi selain pada salam tu, baca sikit je lah kan. Baca sikit doa ataupun apa ni, ayat kursi ke kan. Alright. Puasa-puasa ni pun yalah, kita dah lepas buka, mungkin ada anak muda yang nak lepak kat luar kan. Jangan ingat puasa ni tak ada yang ikut. Kan. Bukannya tak ada kan tu kan puasa. Kau jangan silap. Risau tiba-tiba nanti ada nampak bukan-bukan dah kau pelik. Jadi masa puasa ni pun kalau boleh amalkan yang patut lah. Di samping orang kata dapat pahala kan, kita pun terhindarlah daripada perkara-perkara buruk. Okey Kak Lin, terima kasih untuk 3 cerita kali ni. Sama-sama. Mesti ramai lagi minat dengan cerita Kak Lin, dia nak dengar lagi kan, termasuklah kami. Betul. Okey Kak Lin, sebelum tu ada apa-apa pesanan untuk episod yang kali ni? Okey, pesanan akak sama je lah kot. Still kena sokong Sun Touching, subscribe, share apa semua. Cuma setiap apa yang kita buat tu kita kena fikir dulu, kena muhasabah diri, kena jaga diri sebenarnya. Moga yang baik-baik je lah untuk kita lepas ni. Alright. Okay guys, sampai di sini saja video untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jadikan puasa kali ni orang kata macam puasa yang terakhir lah Betul. Alright. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.